8 bola, 9 cicak, 10 cicak, 11 cicak, 12 ayam, 13 ayam, 14 bola, 15 bola, 16 bola, 17 cicak, 18 ayam, 19 cicak, 20 bola, 21 cicak, 22 bola, 23 bola, 24 ayam, 25 bola. Untuk soalan-soalan ni, untuk calculation, cikgu ambil soalan ni daripada sumber-sumber exercise sebelum ni lah. Kemungkinan soalan ini dia daripada silibus yang lama. So selalunya nilai G tu selalunya kita akan gunakan untuk kamu punya silibus yang baru ni nilainya adalah 9.81, betul? So tapi bila kamu masukkan 9.81 tu tak dapat jawapan yang sebenar. Tapi bila kamu masuk 10 kamu dapat pula. Okey. So soalan tersebut dia daripada silibus yang lama lah. So kalau kamu masukkan nilai G tersebut adalah 9.81 tak dapat. So supposedly nilai dia adalah 10 lah. Okey, itu sahaja. So latihan-latihan ni adalah daripada silibus yang lama. Okey. Okey. Tolong respon. Dah semak dah keseluruhan soalan ini. Kalau dah selesai, tulis dah dekat dalam chat. Dah? Okey, yang ni dah. Baik, so cikgu minta kamu buat soalan objektif sahaja. Soalan nombor 1 sehingga soalan nombor 25. Okey. Baik, seterusnya. Kita akan sambung lagi pembelajaran kita dengan subtopik yang seterusnya. Okey, baik. Untuk hari ini, cikgu akan try habiskan tajuk pressure sebab 3 subtopik yang terakhir ni dia hanya principle sahaja. Dia konsep, dia ada formula sedikit tapi dia simple sahaja. So, cikgu akan habiskan tajuk pressure pada hari ini. Dan untuk esok kita akan ada kelas juga petang esok. Esok untuk makluman kamu, esok adalah paper fizik SPM. So cikgu bertugaslah untuk tengok senior-senior kamu sebelum dia masuk ke dewan. So untuk kelas esok kita tak ada kelas online. Cumanya cikgu akan bagi kerja berbentuk exercise untuk keseluruhan tajuk pressure ni. Okay. So esok kamu tengok dekat dalam Google Classroom saja. Okay, bermula pada pukul 2.30 petang esok. Okay, cikgu hanya akan bagi kerja saja. Baik. So kita pergi pada subtopik yang seterusnya 2.4 Pascal Principle. So untuk 3 subtopik yang terakhir ni kamu akan baca tentang principle. Okay, principle pertama Pascal, kedua Archimedes, yang ketiga adalah Bernoulli. Okay, so apa benda tiga-tiga principle tu? Okay, kita akan belajar dengan lebih lanjut. Okay, seperti yang kamu tengok, photograph 2.4 show a coconut milk extractor that function by applying the principle of transmission of pressure. Kalau kamu tengok dekat bahagian sini, dia nak pecahkan apa dia ni, kelapa tersebut untuk kita dapatkan bahagian dalam untuk coconut tersebut lah. So kalau nak pecahkan, kita perlukan pressure yang tinggi untuk memastikan bahawa tempurung kelapa tersebut akan pecah. So macam mana dia akan masukkan dekat bahagian coconut milk extractor ni, dia masukkan kat bahagian bawah ni, force tu akan menolak. Force tersebut adalah force yang tinggi. So nak memastikan bahawa penghasilan force yang tinggi ini, kita akan gunakan prinsip Pascal principle. Okey. Baik, kita akan belajar dengan lebih lanjut nanti. Baik, sebelum tu untuk berkaitan dengan Pascal principle, prinsip untuk Pascal, kamu kena faham idea daripada transmission of pressure in liquid. Okay, so dalam Pascal principle ni dia ada kaitan dengan pressure in liquid. Okay, so pressure in liquid kalau yang berkaitan dengan Pascal principle, dia adalah tekanan liquid tersebut di dalam satu enclosed system.
ataupun sesuatu sistem yang tertutup. Contohnya, kalau kamu tengok kat dalam gambar ni, okey, ada piston. Piston tersebut dia buat lubang. Dalam piston tersebut dia ada air. Sorry, dah piston pula. Yang bahagian ni kita panggil apa? Plastic basin. Okey, sorry. Ini adalah plastic basin, yang ini piston yang kita nak tolak ni adalah piston. So, basin ini kita letakkan air dan kita buat lubang ke bahagian dalam basin ini. So, bila kita tolak sahaja air ini, so air ini supposedly akan keluarlah daripada lubang ni. Okey, baik. Dan daripada eksperimen ni kita tahu bahawa air yang keluar tersebut dia spread out dalam keadaan energi yang sama. Okey, dia spread out dalam pressure yang sama. Kamu nampak dia punya bahagian yang keluar tersebut adalah dalam keadaan pressure yang sama. So kamu boleh concludekan bahawa air bila dia dalam satu enclosed system, contohnya air kamu masukkan dalam balon, lepas tu kamu buat lubang, air tersebut akan keluar. Amount air yang keluar, pressure untuk air setiap lubang yang keluar tersebut adalah pressure yang sama. Disebabkan oleh apa? Dalam Pascal, kalau air ataupun water dalam enclosed system, so pressure dia dalam kesemuanya adalah sama. Boleh? Dia tak ada kena-mengena dengan height dah. Okey, ketinggian yang benda yang berbeza, tapi satu benda kalau dalam enclosed system, contohnya air kamu masukkan dalam balon, so pressure untuk air tersebut di dalam balon tersebut adalah sama. Macam mana kita nak tahu dia sama atau tak? Kamu cucuk balon tersebut. Cucuk, air tersebut akan keluar. Air keluar tersebut dia punya pressure dia keluar ataupun spread out, dia punya length dia spread out, energy yang spread out adalah sama sahaja. So liquid di dalam enclosed system pressure-nya adalah sama. Itu kamu kena faham tentang Pascal principle yang pertama. Okey. Baik. So Pascal principle menyatakan apa? The pressure applied on an enclosed fluid is transmitted uniformly in all direction in the fluid. Macam cikgu cakap tadi lah. Pressure applied dalam satu sistem yang tertutup untuk air tersebut, so dia akan dipindahkan secara uniformly, sekata untuk setiap direction. Contohnya seperti yang atas ni. Air dalam satu sistem yang tertutup, so dia punya pressure-nya adalah sama, so dia akan transmit equally untuk setiap bahagian. Okay, so itu adalah berkaitan dengan Pascal principle. Prinsip Pascal. Baik, prinsip Pascal ni kita akan apply kepada bahagian mana? Okay, hydraulic system. Pernah dengar tentang hydraulic system? Tolong respon sikit. Hydraulic system ni selalunya kita guna untuk aplikasi apa? Respon sikit dalam chat sebelum cikgu terangkan berkaitan dengan hydraulic system. Pernah dengar kan hydraulic kan? So hydraulic ni selalu kita guna untuk apa? Respon dalam chat. Kalau tak pernah dengar pun responnya tak pernah dengar. Ya, pernah dengar. Okey, hydraulic ni selalu kita guna untuk apa? Selalunya. Tak tahu, cakap tak tahu. Angkat kereta, bagus. Muhaimin, angkat kereta contohnya angkat kereta bagus. So sistem hydraulic tersebut dia nak angkat kereta. Okey, macam mana kereta yang berat kita boleh angkat dia, so kita akan ada force yang mengangkat kereta tersebut. So itu dia gunakan prinsip Pascal. Okey? Macam mana prinsip Pascal? Permulaan tadi kamu tahu prinsip Pascal adalah satu sistem yang tertutup di mana kita gunakan liquid di dalamnya. Sistem tertutup, kita guna liquid. So liquid tersebut pressure-nya adalah, tolong sambung ayat cikgu. Pressure-nya adalah, kalau dalam enclosed system, pressure-nya adalah, tolong jawab dalam chat. Sama, bagus. Pressure-nya adalah sama semua direction dalam enclosed system. Okay, dalam sistem yang tertutup, dia adalah pressure adalah sama. So kalau kamu dekat maktab, suppose kamu boleh buat eksperimen ni lah. Okay, a simple hydraulic system as a force multiplier. Okay. Okay, cikgu nak terang yang bahagian. Ini sama je macam eksperimen atas ni. Cuma ini lebih inilah. Lebih senang daripada diagram ni untuk kamu faham tentang Pascal principle. Okay, ini adalah berkaitan dengan Pascal principle. Baik. Pascal principle adalah apa? Tadi kita kata transmitted equally di dalam satu enclosed system. So yang warna kuning ni, ini adalah hydraulic fluid, liquid. Okay, fluid, bendalih.
So yang warna kuning yang bawah ni adalah bendalih, dibuat dalam satu sistem yang tertutup. Dalam satu sistem yang tertutup ni dia ada dua piston. Satu piston bahagian A1 ni, satu piston bahagian A2 ni. Piston ni function dia untuk apa? Untuk kita kenakan force terhadap dia. Okay? So contohnya kalau kamu kalau macam Muhaimin kata tadi, hidrolik ni digunakan untuk menaikkan kereta. So bila menaikkan kereta, contohnya kereta tu akan diletakkan dekat bahagian F2 ni. Kereta diletakkan dekat bahagian F2. F1 ni adalah force yang kita kenakan. Contohnya kalau kita jet kereta, kita jet kereta, force yang kita kenakan dekat bahagian F1 ni, force. F2 ni kita angkat. Okey, F1 ni selalu kalau kamu jet kereta, kereta tu dalam berat, besar. So force yang kita kenakan perlu besar. So selalunya kalau kamu jet kereta, force yang kamu kenakan tangan tu untuk naikkan kereta, force tersebut besar ataupun kecil? Tolong tulis dalam chat. Tapi asalnya kamu tak pernah mengguna jet ni kan. So kalau kamu tengok mak ayah kamu guna ke apa, okey. Selalunya kalau kamu jet kereta tersebut, kamu kenakan force tersebut, besar ke nak naikkan kereta ataupun sikit je force. Kecil ke besar? Okey, Umar kata kecil. Aish kata kecil juga. Okey, betul. Jawapannya adalah force tersebut kecil. Okey, force tersebut kecil. Baik. Force tersebut kecil, dekat bahagian kiri ni kamu kenakan force tersebut kecil. Force tersebut dia akan transferkan pressure dekat bahagian sini ni ke bahagian sini. Pressure dekat bahagian dalam ini adalah sama. Okey, di mana pressure yang sama tersebut akan menolak dan akan transferkan ke bahagian sini kepada force yang besar. Okey, so itu adalah sistem Pascal. Macam mana force tersebut boleh besar dan juga kecil? Okey, baik. So dia ada formula dia. Sabar Sekejap. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Basic formula untuk pressure. Tolong tulis dalam chat. Apa basic formula untuk pressure? P is equal to apa? Sorry. P is equal to FA. Okay, good. P is equal to FA. Okay, so basic formulanya adalah P is equal to F over A. Okay, P is equal to F over A. So sekarang ni dia ada dua sistem. Sistem yang pertama, sistem yang kedua ataupun dua piston. Piston pertama, piston kedua. Okay. So piston yang pertama ni dia ada satu pressure. Ni pressure 1. Piston yang kedua ni dia ada pressure lain, pressure 2. Dan cikgu dah cakap sebelum ni kedua-dua kalau ni satu pressure, ini satu pressure, dia bersambung dalam satu enclosed system. So P1 dengan P2 ni dia sama ke atau P2 ni lebih daripada P1 ke ataupun P1 ni lebih daripada P2? Tolong respon dalam chat. Bila dia dalam enclosed system, P1 dengan P2 ni macam mana? Dia adalah sama. Bagus. P1 dengan P2 adalah sama. Okey, adalah sama. Ni dengan ni adalah sama pressure. Sebab dia dalam enclosed system, dalam sistem yang tertutup, liquid dalam sistem yang tertutup. Okey, so untuk formula pressure, formulanya adalah F over A. F over A. So kita labelkan F1, A1. Sebab P1 tadi is equal to F2 over A2. So inilah benda yang paling penting dalam Pascal, iaitu formula untuk Pascal. F1 over A1 is equal to F2 over A2. Kalau F ni increase, kalau F ni, kejap. F dengan A Okey, A dekat bahagian sini, dia akan jadi decrease. Dekat A1 ni low kan? F dekat A1 ni low. A dekat A1 ni low, so F dekat A1 ni pun low juga. So dia akan menyebabkan F2 dekat bahagian sini dia akan jadi high, di mana A2 di sini dia jadi high. Kita kena tengok dari segi calculation sebenarnya. Okay? So daripada dua sistem ni ataupun dua piston ni yang menyebabkan bahawa F2 ni dia jadi besar, disebabkan oleh area dekat bahagian sini yang memainkan peranan area.
Area sini kecil, area sini besar. So bila dia transfer kat bahagian sini, pressure sini sama dengan pressure sini akan menyebabkan force dekat bahagian sini akan jadi besar. So sebab itulah kamu kenakan force yang sedikit sahaja. Okey, dia akan memastikan bahawa force yang dipindahkan ke bahagian yang satu lagi akan jadi dalam keadaan yang besar. Okey, contohnya ya. Sekejap, tunjukkan satu videonya. Okey. Okey, ini adalah contoh untuk hydraulic jack. Okey, di mana yang dekat bahagian kuning ni yang kita akan menolak, contoh yang kita nak naikkan kereta tersebut. So kita akan tolak kereta tu naik ke bahagian atas. Okey, yang warna orange ni yang akan menolak kereta tu naik ke atas, dan juga yang warna hijau ni adalah force di mana pemegang ni, di mana force yang kamu kenakan ke bahagian piston yang pertama ni ataupun piston hijau ni force yang kamu kenakan. Yang piston yang warna orange ni yang nak menaikkan kereta. So di antara hijau dan juga yang orange, area mana yang lebih besar? Tolong respon kejap. Antara hijau dan juga orange ataupun kuning, yang mana yang lebih besar? Dia punya area. Area mana yang lebih besar antara hijau ataupun orange? Okey, orange lebih besar daripada area untuk hijau. So dekat bahagian bawah ni, ini dia gunakan Photoshop ke apa ke. Okay. So dekat bahagian bawah ni tak nampaklah liquid dia. So supposedly dekat bahagian bawah ni, kita akan gunakan bantuan liquid. Okay, liquid dalam enclosed system menyebabkan bahawa pressure bahagian sini dan juga pressure bahagian sini sama. Pressure dia sama. Yang berbezanya adalah force yang kamu kenakan dan juga area. Sebab formula pressure P is equal to F over A. Okay, so kita tengok. Okay, dia kenakan force. Okay, yang ni naik. So force yang dikenakan dekat bahagian sini sedikit, di mana dia menaikkan force dekat bahagian sini dalam keadaan yang besar. Okay. So pressure sama, pressure kedua-dua ni sama, cumanya force dekat bahagian sini sedikit, force dekat bahagian sini besar. Area dekat bahagian sini sedikit, area dekat bahagian sini besar. Macam mana boleh jadi macam tu? Kita relatekan F1 over A1 is equal to F2 over A2. Macam ni je video dia, tak ada apa pun. Okay. Kamu kenakan force sedikit saja, tapi kamu boleh mengangkat kereta dengan menggunakan enclosed system je ni, Pascal principle di mana kita boleh transmitkan pressure dia dalam keadaan pressure yang sama, nilai yang sama, cumanya force yang berbeza. So yang nak angkat kereta tersebut adalah dari segi force tersebut. Kita bezakan force tersebut. Okey. Daripada awal sampai akhir macam tu je lah. Okey. Baik. Ya. Okey. So ada dua sistem Satu sistem untuk piston yang pertama, satu sistem untuk piston yang kedua. Tapi pressure kedua-duanya adalah sama. So Pascal principle. So yang ini cikgu cakap tadi. So formulanya adalah F1 over A1 is equal to F2 over A2. Mana-mana satu je lah. Kamu nak letak A1 ni, F1 ni dekat bahagian kiri pun boleh, bahagian kanan pun boleh. Okay. Yang penting kamu samakan dia punya pressure dahulu. Okay. Sebab apa pressure dia adalah sama? Sebab prinsip untuk Pascal dia gunakan enclosed system untuk liquid. Liquid di dalam sistem yang tertutup. Kalau sistem yang tertutup, dia punya pressure-nya adalah sama. Okey. Dan ini adalah baru dalam syllabus kamu. Ya. Ini. Dia benda daripada formula ini juga sebenarnya. F1 over A1 is equal to F2 over A2. Dan disusun-susun balik, dia jadikan F2 ni sebagai dia punya subjek. So dia jadikan sebagai equal to A2 over A1 darab dengan F1. So A2 over A1 ni adalah multiplying factor. Kalau dalam soalan tanya what is the value of multiplying factor?
So dia adalah area bahagi dengan area. Tolong ingat. Okay, ni baru untuk kamu punya syllabus Kalau syllabus sebelum ni multiplying factor ni tak ada. Okay, syllabus kamu ni ada berkaitan dengan multiplying factor. Dia penyebab kepada macam mana force tersebut boleh digandakan. Supposedly F1 yang kamu kenakan ni sedikit saja. Okey, sedikit je kamu gunakan. Tapi macam mana boleh F2 ni dia boleh naik secara mendadak. So multiplying factornya adalah dari segi area. Area ni yang memainkan peranan untuk memastikan bahawa force tersebut kamu boleh pindahkan dalam keadaan yang daripada kecil menjadi besar. Okay, so multiplying factor. Okay, so tolong ingat multiplying factor tu adalah area sahaja. Tak susah pun, senang. Okay, baik. Application of Pascal principle. Okay, hydraulic tadi hydraulic jack. How this principle apply in the hydraulic brake, hydraulic jack. Macam kamu tengok dekat bahagian kereta. Contohnya kamu bawa kereta laju-laju. Tiba-tiba ada kucing. Anak kucing melintas kat bahagian depan. So kamu tekan brake. Kamu bawa laju, momentum tu terlalu tinggi kamu forward force kamu ke bahagian hadapan terlalu tinggi. So untuk memberhentikan kereta, kita perlukan force yang besar ke force yang kecil? Tolong respon dalam chat. Force kecil ke force yang besar untuk memberhentikan kereta kalau kamu bawa kereta laju-laju? Force yang besar. So kalau force yang besar, supposedly kamu kena pegang tiap-tiap tayar tersebut, pegang dengan force besar supaya tayar tersebut akan berhenti. Okey? Tapi tak nak menyusahkan driver tersebut, orang yang bawa tersebut tak nak menyusahkan, kamu hanya perlu tekan brake sahaja dan force kamu tekan dengan brake tersebut adalah force yang kecil sahaja. Nak dibandingkan untuk kamu berhentikan tayar kereta tersebut So bila kamu tekan sahaja brake dekat bahagian sini, dekat bahagian kita panggil sebagai tube yang menghubungkan di antara brake untuk setiap tayar tersebut, okey. Dia ada fluid di dalamnya, dia ada bendali. So dia dalam enclosed system. So bila dalam enclosed system, pressure di dalam fluid, dalam brake fluid ini, pressure-nya adalah apa? Tolong tulis dalam chat. Pressure-nya adalah sama. Ya, betul. So pressure-nya adalah sama. So kalau cikgu tulis kat sini okay, dia ada P1 dekat bahagian master cylinder ni. P1 ni tempat yang kamu nak tekan brake pedal lah. P2 ni adalah semua ni. Dekat bahagian part-part tayar ni adalah P2. Ni P2. So kamu kata tadi P1 dan P2 adalah sama. Okay, P1, P2 adalah sama. So cikgu nak tanya, kalau formula untuk P ni adalah F over A. F over A. Untuk sistem yang kedua. 2, 2, 1, 1. Okay, F1, A1, F2, A2. So force yang kamu kenakan dekat master cylinder ataupun pedal brake ni dalam keadaan yang sedikit ke dalam keadaan yang besar? Respon dalam chat. Sedikit. Area dekat master cylinder ni kecil ke besar? Kecil. Okay, area dia kecil. So daripada area yang kecil dekat bahagian brake drum ni dia kecil ke besar? Besar. Okay. So bila area di sini kecil, area di sini besar, so multiplying factor tersebut akan menyebabkan force di sini kecil dapat memindahkan force dekat bahagian sini besar. So keempat-empat tayar ni dapat dihentikan pergerakannya. Okay, dalam certain masa yang singkat lah. Sebabkan itu kamu tekan brake tersebut tak perlulah tekan brake yang terlalu force yang terlalu besar sangat untuk memastikan tayar kereta tersebut dapat berhenti. Okay, so perlu menggunakan prinsip Pascal. Okay, Pascal principle. Okay, so macam ni lah. Okay, small piston. Kalau yang ini kalau untuk naikkan hydraulic jack kita nak naikkan kereta. So dekat bahagian handle ni kamu akan kenakan force. Okay, kenakan force. Area dekat bahagian sini kecil, area dekat bahagian sini besar. So force yang besar akan menolak kereta tersebut untuk naik ke atas.
Sebab tu kamu boleh jet naik kereta tersebut, naik ke atas. Okay. So dalam sistem ini ada liquid ataupun fluid. Okay, enclosed system, so dia berkait dengan Pascal principle. Cumanya kalau dalam soalan, dengar sini baik-baik. Dalam soalan, kalau dia kata macam mana kita nak laraskan bahagian piston ni supaya dia boleh turun, kita boleh adjust lah bahagian piston ni. Okay. Bagaimana kita boleh laraskan bahagian piston ni, so release valve ni penting. Release valve ni kita buka valve tersebut, so oil tersebut boleh keluar, so kita boleh laraskan balik piston tu, masukkan balik oil, so kita akan tutup balik release valve, so kita akan buat operation untuk bahagian mesin macam biasalah. So kita nak laraskan bahagian piston, selalu dalam soalan keluar macam mana cara kita nak adjust untuk bahagian piston ni. So release valve ni penting. Release valve ni kita nak keluarkan minyak untuk pastikan piston tersebut boleh dilaraskan balik. Okay, dalam keadaan height yang sama, lebih kurang untuk initial sebelum kita nak kenakan force kepada dia. Okay. Dan juga release valve ni penting untuk kita nak tukar balik fluid lah, macam minyak hitam lah. Okay, bila fluid tu dah lama kamu dah guna, so dia punya pelincir tersebut dah makin berkurangan, so kamu perlu tukar untuk memastikan dia lebih efisien lah. Okay, baik. So habis kita buat exercise. Kamu ada dalam 8 minit Okay. Kita buat dengan laju yang cepat. Sekejap ni, tak lama pun. Okay, multiplying factor. So multiplying factor apa formula dah? Tadi saya cakap multiplying factor berkaitan dengan apa? Dia ada satu hydraulic system ni. So multiplying factor berkaitan dengan apa? Area, bagus. So area 1 bahagi dengan area 2. So ini adalah multiplying factor. Okay. So the multiplying factor adalah A1 bahagi A2. 10 cm bahagi dengan 50 cm. So multiplying factor ni adalah apa? Berapa? Sorry, A2 bahagi dengan A1 kan? A2 bahagi dengan A1. Sekejap. Ya. F1 over A1 is equal to F2 over A2. Okay. Sekarang ni dia nak multiplying factor. Macam mana F2 ni boleh jadi besar? So F2 is equal to A2 over A1. Okay, apalah. A2 over A1. Okay. A2 over A1 darab dengan F1. Okay. Kita jadikan F2 ni sebagai penyebut ataupun subjek disebabkan oleh kita nak tahu multiplying factor untuk F2 kat bahagian sini. But force yang kedua itu yang besar, macam mana boleh jadi force kedua ni besar? So kita jadikan dia sebagai subjek. So kita susun balik, kita dapat A2 over A1. So A2 over A1 ni balik silap Okay, A2 over A1, so A2 dia 50, A1 dia 10. So nilai dia adalah 5 cm square. Cuma ni cm square ni kamu kena tukar dalam meter dulu. Okay. So nanti kita tengok jawapan yang sebenar. Okay. So ini adalah jawapan yang pertama. Baik, seterusnya jawapan yang kedua. The output force. F1 over A1 is equal to F2 over A2. Output force F2. Okay. So bila kamu dah masukkan tadi F1 darab dengan A2 over A1. So F1 dia berapa? 12. Darab dengan A2 A1 tadi yang dapat tadi 5 cm square. Okay, so jawapan dia berapa? Untuk F1, untuk F2. 5 darab dengan 12, 60 Newton. So daripada 12 Newton, dia jadi besar kepada 60 Newton. Okay, dengan multiplying factornya adalah 5 cm square.
Okay, okay, susah. Kalau untuk Pascal principle yang ini, F1 over A1 is equal to F2 over A2. Itu sahaja. Okay. Baik, seterusnya, a technician intend to design a hydraulic brake. The input force that cyclist is able to exert is 60 Newton at the input cylinder. Okay. Which has a cross-sectional area. Okay. Kita keluarkan maklumat dulu. F1 is equal to 60 Newton. Lagi A1 ni is equal to 0.8 cm square. Seterusnya, what is the cross-sectional area of the output? Okay, area 2 yang kita nak cari. Produce braking. Okay. Force yang kedua dia bagi adalah 840 Newton. So, gunakan formula F1 over A1 is equal to F2 over A2. F1 dia 60, 0.8. Disebabkan oleh jawapan yang kamu nak buat pun dalam centimeter square. So, tak kisah pun kamu gunakan centimeter square, tak payah di sini. Okay. Kalau dalam soalan dia tanya what is the area in meter, baru kamu tukar. Force yang kedua berapa? 840 Newton. Okay, 840 Newton bahagi dengan A2. So yang kita nak cari adalah A2. So tekan kalkulator jap. Tolong tekan kalkulator. Cepat. A2 ni nilai berapa? 60 bahagi 0.8. Lepas tu ni bawa 840 bagi dengan nilai untuk answer yang ini. So jawapan dia berapa? Tolong tekan kalkulator. Dapat berapa? 11.2 11.2 cm square. Okay. Susah kan? Senang je. So kalau untuk Pascal ni F1 over A1 is equal to F2 over A2. Sebabkan oleh dia punya pressure dia adalah sama. Okay. Habis untuk Pascal principle. Sekejap. Kita tengok jawapan dia betul tak? Okay, 60 Newton yang tadi. Multiplying factornya adalah 5. Multiplying factornya dia tidak ada unit. Sebab apa tak ada unit? Unit atas dan juga unit bawah dah cancel each other. Okay, A2 bagi A1. A2 ni unit dia adalah centimeter square. A1 ni centimeter square. So unit dia dah cancel each other. So multiplying factor ni tidak ada unit. Dia hanya ada nilai sahaja 5. Okay, yang ni 60. Lepas tu yang ni tadi berapa? 11.2 cm square. Okay, kita tadi betul Baik. Kita dah habis untuk Pascal principle. Setakat Pascal principle ni, faham ataupun tidak? Sebelum cikgu proceed kepada dua prinsipal yang lain. Pascal principle, faham ataupun tidak? Tolong respon dalam chat. Okey tak? Senang ni kan? Boleh Okey, faham. Okey, baik. So kita tinggal seminit lagi. Cikgu tutup sekarang ni. Lepas tu kamu masuk balik Untuk kita habiskan dua prinsipal lagi. Okey, baik.